Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran untuk tajuk fiqh dan juga sirah. Hari ini kita ambil pembelajaran yang ke-9, pelajaran ke-9 dalam bidang fiqh, iaitu al-ghuslu. Jadi al-ghuslu sini maksudnya ialah fokus kepada mandi wajib. Mandi wajib. Jadi pembelajaran mandi wajib ini dah ada juga dalam buku teks tingkatan 1. Awak juga boleh rujuk di situ. Jadi benda ni sama saja. Cuma ini ada dalam sukatan fiqh kita. Jadi kita belajar sekali lagi. Okey, al-ghuslu berkenaan dengan mandi ni, kita tengok ta'riful ghuslu. Ta'riful ghuslu. Okey. Ta'riful ghuslu, ta'rif kepada mandi. Lughatan sailanul ma'i 'ala syai'i mutlaqan, iaitu mengalirkan air ke atas sesuatu secara mutlak. Ini dari segi lughah saja. Itu makna dari segi bahasa secara umum. Jadi untuk yang kita belajar dalam bidang fiqh ni, dia memang belajarlah lughatan wa syar'an ni. Jadi dari segi lughahnya mengalirkan air ke atas sesuatu secara mutlak. Okey, wa syar'an pula makna untuk al-ghuslu di sisi syarak mandi wajib ini ialah sailanul ma'i ala jami'il badani bi niyatin makhsusatin, iaitu mengalirkan air ala jami'il badan. Maknanya mengalirkan air ke atas keseluruhan badan, ke seluruh pelosok badan. Maknanya semua air tidak terkecuali daripada terkena badan kita. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Ini untuk membezakan di antara mandi dengan mandi wajib. Bila mandi wajib ini, dia ada sebab-sebab lah kenapa diwajibkan mandi. Jadi kalau mandi biasa tu ada sebab juga, tapi dia tidak mempengaruhi kepada hukum-hukum selepas daripada mandi. Kalau awak tak mandi sekalipun, awak nak solat tidak menjadi sebarang masalah. Tetapi sekiranya awak tidak mandi wajib dan awak nak bersolat, maka solat itu tidak sah, wuduk itu tidak sah. Itu namanya mandi wajib. Maknanya mandi itu diwajibkan kepada kita untuk memastikan bahawa amalan ibadat yang kita lakukan selepas daripada mandi itu diterima oleh Allah. Itu dari segi wasyar'an dari segi syaraknya. Itulah maksud yang dikaitkan dengan mandi wajib. Tengok, asbabu wujubil ghusli sittah. Okey, sebab wajibnya mandi ni ada enam perkara. Okey, salah satun tastadiku fiha ar-rajuli wan nisa'i hiya. Ini dia meliputi kedua-duanya. Tiga perkara yang ada persamaan di antara lelaki dan perempuan yang menyebabkan mereka ini wajib mandi. Pertama ialah awwaluha iltiqa'u khitanaini. Pertama sekali ialah pertemuan di antara dua kemaluan, kemaluan lelaki dan perempuan. Jadi apabila ada hubungan seksual ataupun persetubuhan di antara lelaki dan perempuan, ini cerita orang dah kahwin lah. Apabila ada persetubuhan di antara lelaki dan perempuan, maka kepada mereka diwajibkan mandi. Diwajibkan mandi wajib. Bukan diwajibkan mandi, diwajibkan mandi wajib. Bukan mandi biasa-biasalah. Bermakna wajib yang menyebabkan segala amalan ibadat yang dilakukan selepas daripada itu diterima. Jadi sebab yang pertama ialah apabila bertemu dua khitan. Dua khitan ni dua kemaluan di antara lelaki dan perempuan, sehingga menyebabkan keluar air mani dan sebagainya lah. Itu. Okey, yang kedua saniha inzalul mani, iaitu keluarnya air mani. Keluar air mani dengan sengaja ke tak sengaja ke. Bila keluar air mani, maka kepada lelaki dan perempuan maka diwajibkan mandi. Kalau lelaki awak tahulah keluar mani, perempuan ada tak air mani? Yes, ada juga air mani. Perempuan pun sama juga. Perempuan apabila dia ada rangsangan ke apa, tak kisahlah apa benda pun, cerita kahwin ni lah, maka dia boleh keluar air mani juga. Jadi keluar air mani bagi lelaki dan perempuan, maka ketika itu diwajibkan mandi wajib. Okey. Salisuha al-maut. Okey.
Syarat sebab yang ketiga adalah disebabkan kematian. Okey, apabila mati anak Adam tu, idza mata ibn Adam, bila mati anak Adam itu, maka ke atasnya ialah yang muslim ini diwajibkan mandi. Dia wajibkan mandi wajib. Mandi wajib. Jadi adalah sebabnya kita tak tahu keadaan dia keluar mani ke tak, kita tak tahu, walaupun tak keluar mani ke apa semua, tapi diwajibkan mandi di sisi syarak gitu. Kena mandi wajib. Cuma dalam kes yang berlaku COVID-19 baru-baru ni, apabila berlaku kematian, mandi itu telah ditukarkan dengan bertayamum. Ini kerana situasi darurat. Darurat kerana mati itu disebabkan wabak. Bila mati disebabkan wabak yang berjangkit, maka ketika itu ada keringanan kepada orang yang menguruskan jenazah dan ada keringanan kepada mayat itu. Maknanya dia boleh juga dengan cara dengan cara bertayamum. Bertayamum itu sudah memadai, menggantikan mandi wajib. Okey, salah satu takhtassu bihan nisa wahya. Okey, ini fokus kepada wanita sahaja. Tadi lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan, ini fokus kepada perempuan sahaja. Ada tiga. Pertama sekali ialah haid. Haid ini ialah darah normal yang keluar daripada kemaluan perempuan. Ini darah normal pada setiap bulan bagi wanita yang dah balik. Bagi wanita yang dah balik, maka darah kita panggil darah kotor tak? Mai datang bulan tak? Itu benda adalah satu perkara yang normal kepada perempuan. Satu benda yang normal. Mengikut kepada mazhab Syafi'i, tempoh haid bagi wanita lingkungan di antara 1 hari ke 15 hari. Ini kajian dapatan yang Imam Syafi'i buat. Jadi ada orang yang lama, ada orang yang pendek. Okey, selepas daripada haid dia itu habis, haid mereka itu habis, maka diwajibkan mandi wajib. Diwajibkan mandi wajib. Jadi solat apa semua tak perlu nak diqada lah, melainkan puasa. Jadi pada ketika itu ada keringanan kepada perempuan dari segi menunaikan ibadah sewaktu haid. Okey, dia kena mandi wajib lah selepas daripada itu. Begitu juga bagi perempuan nifas. Nifas ini ialah darah nifas. Darah yang keluar sewaktu beranak. Darah yang keluar sewaktu beranak. Bila darah itu keluar sewaktu beranak, ni sewaktu beranak ni. Wiladah ni kelahiran. Wiladah ni kelahiran dah. Dia berbeza sikit dah. Jadi hak panjang dalam tempoh sampai sebulan apa semua itu darah wiladah, darah bersalin. Tapi darah nifas ini darah sewaktu beranak tu je. Itu berbeza dia. Okey, haid, nifas, wiladah, ketiga-tiga ini berlaku kepada wanita. Dan ketiga-tiga ini mestilah apabila habis darah tersebut, dia adalah sukatan dia nak cek macam mana habis tak habis. Ada lagi kekuningan ke apa ke semua tu. Ada cara cek dia. Tak, wanita dia tahulah. Okey, bila habis sahaja darah haid, nifas dan juga wiladah, selepas daripada itu dia mesti mandi wajib. Mandi wajib. Itu. Jadi Ustaz harap faham lah. 3 bagi lelaki dan 3 bagi lelaki dan perempuan. Waalaikumsalam. Dan 3 lagi bagi perempuan sahaja. Okey. Fardul ghusli syai'ani. Okey. Kefarduan untuk mandi wajib ini ada 2. Kefarduan untuk mandi wajib ini ada 2. Pertama ialah ahduma niat. Niat. Yang kedua merajakan air. Yang kedua sanihah ni kita masuklah sekejap lagi. Kita tengok pada yang pertama sekali ialah niat. Okey, wa huwa an yanwiyal junubu raf'al janabah aw al hadathil akbari aw nahwi dhalik. Okey. Iaitu bahawa seseorang itu dia itu berniat. Dia mesti berniat. Niat itu mesti ada kaitan. Bukannya macam mandi biasa ni, mandi yang kita tak perlu niat. Dah. Memang dalam semua perkara niat belaka. Dah. Cuma awak nak niat untuk mandi wajib itu mesti jelas bahawa kita mandi ini disebabkan perkara-perkara tadi itulah. Bagi lelaki dan perempuan, bagi perempuan haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Ini pertama mesti ada niat mandi junub ataupun mengangkat janabah, ataupun hadas besar atau seumpama dengannya. Yang tadi itulah dengan sebab-sebab tadi. Aku ni nak mandi ni sebabkan selesai haid. Aku ni nak mandi selepas bersetubuh.
dia ada. Tapi niat ini tidak semestinya dengan lafaz lah. Jadi niat itu dia hadir dengan hati, maka dikira selesai awak telah melaksanakan niat itu. Nah, dia simple saja mandi wajib ni. Awak boleh juga rujuk macam dalam buku Pendidikan Islam tingkatan 1 macam Ustaz bagi tahu tadi. Okey, yang kedua, ta'mimu zahiri badanin hatta al-asri hatta sya'ri ba'da izalatin najasah. Tulisan dia terang sangat. Tak nampak dah. Okey. Yang kedua ialah meratakan zahir badan. Zahir badan tu hingga rambut selepas menghilangkan selepas kita telah menghilangkan najis ataupun iaitu menyampaikan air hingga ke sekalian badan, hingga kuku-kuku dan apa yang ada di bawah kuku dan bulu-bulu sama ada zahir ataupun batin. Ini secara detail lah. Secara detail lah. Bahwa isalul ma'i ila jami'il badani hatta al-azfari wa ma tahtaha wa sya'ri zahiran wa batinan. Itu maksud dia. Maknanya dia telah meratakan ke seluruh air daripada rambut. Lepas tu hilangkan semua najis-najis yang ada. Lepas tu air ini kita pastikan sampai di kuku-kuku, di celah-celah kuku, di bawah kuku, di pusat dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang dikira dalam kategori fardu. Bukannya sunat. Bukannya sunat. Hak sunat itu cerita lain. Cuma mandi wajib ini dia ada beza tak dengan mandi biasa? Tidak ada beza, sama sahaja. Kalau awak rasa awak mandi biasa itu telah meratakan air, jadi begitu jugalah mandi wajib. Cuma awak mesti ada niat untuk mandi wajib. Itu sahaja. Tak, kalau orang mandi, dia mandi biasa-biasa tu, dia nak mandi, kita panggil mandi ke apa? Mandi kebau. Mandi kebau. Tak boleh. Mandi kebau. Kita rasa mandi gitu. Okey, aku hari-hari ni bukan mandi wajib ni, mandi kebau ni. Ada ke gitu? Kalau awak ni jenis gitu, maknanya pengotor jugalah. Awak mandi biasa ni, awak rasa dah menepati piawaian mandi. Maksud mandi itu dah. Maknanya kita telah ratakan air. Dah kita sabun molek. Jadi gitu juga mandi wajib, tak ada beza. Jadi mandi wajib itu bukan suatu benda yang sukar. Yang penting syarat yang paling utama adalah kita meratakan keseluruhan badan kita dengan air. Dengan air. Kita lalukan semua air. Mana air terkena ke situ. Perlu gosok dah tak gosok terpulang pada awak lah. Yang penting air kena. Syara'an dia apa tadi? Dia kata melalukan air, kena air. Jadi molek gosok lah. Barulah kita rasa memadai bahawa mandi itu dikira sempurna. Khususnya kita nak laksanakan ibadah lepas tu. Nak memastikan bahawa ibadah kita diterima, sah dan sebagainya. Kita mesti selesai dari sudut mandi tadi ni. Okey. Seterusnya kita pergi mana ni? Ni baru perkara sunat. Sunnul ghusli kathiratun minha. Okey, perkara-perkara sunat sewaktu mandi wajib. Perkara-perkara sunat. Okey, tengok bersama sekali ialah tasmiyah. Tasmiyah ni dia baca bismillah. Baca bismillah. Itu dikira sebagai perkara sunat. Izalatun qazarin 'alal badan. Itu mengeluarkan apa kita panggil? Kotoran-kotoran daripada badan. Jadi kalau ada lagi saki-baki ke apa ke kotoran daripada badan kita keluarkan dulu. Keluarkan dulu. Okey, tak keluar. Awak tahan begok. Jadi tak? Jadi tak ada masalah. Yang penting awak meratakan air. Ini sunat sahaja. Supaya kita juga dapat pahala dengan mengambil kedua-dua. Benda hak wajib atau fardu kita buat, sunat pun kita buat adalah terlebih baik. Itu maksudnya. Lepas tu al-wudu kamilan qabla al-ghuslu. Itu kita ambil wuduk dulu sebelum mandi. Lepas kita kata, faham ambil wuduk, mana wuduk? Kan kita masih dalam keadaan berhadas. Sorok tanya, tak sorok tanya benda gini. Sorok tanya dah. Sebab dikira di sisi ulama bahawa mengambil wuduk terlebih dahulu dikira sebagai perkara sunat. Perkara sunat sebelum mandi wajib. So kita follow lah the rule pagi tu. Dikira sunat. Jadi dapat pahala sudut tu. Sunat dah. Lepas tu apa dia tulis ni? Tak nampak pula dah. Dalku ma amkanahu minal jasad. Itu menggosok sebanyak mungkin tempat-tempat pada badan kita. Ni pun dia sunat juga. Menggosok sebanyak mungkin. Ni bukan awak kena faham molek dia.
Maknanya kita meratakan dan kita menggosok. Menggosok sebanyak mungkin tu bukannya makna hok gelap tu awak je sampai jadi putih awak gosok. Jangan salah faham. Dah, awak kata ini sunat ni dah. Awak rasa tak sesat gosok tangan, awak ambil beruh pula gosok atas badan. Nak sedok gitu. Dah. Maknanya dia menggosok dengan kekerapan, bukan dia menggosok dengan sebanyak mungkin. Dah, dengan kekerapan yang lebih berbanding mandi biasa. Gitu dia nak. Mandi biasa gosok tak? Gosok dah. Tapi bila mandi wajib, kekerapan itu dia bertambah. Dia lebih. Bila awak bertambah, maka awak telah mengambil bahagian yang sunat. Dapat pahala lah. Dapat pahala. Itu lebihnya ambil benda belaka fardu sunat. Ustaz Arab faham dah? Okey, seterusnya ialah apa nama ni? Al-muwalat. Al-muwalat ni maknanya berturut-turut. Berturut-turut ni apa maksud dia? Secara berturutan. Secara berturutan. Maknanya kita buat tu kalau biasa ikut tertib lah. Itu lebih baik lah. Mendahului sebelah kanan. Yang keenam ni dah. At-tayamun. Bukan tayamum ni. At-tayamun maknanya mendahului anggota sebelah kanan. Kita selesaikan anggota sebelah kanan dulu basuh. Macam mana anggota sebelah kanan? Awak mesti tahulah badan awak mana belah kanan dulu. Jadi lalukan air di sebelah itu, gosok belah situ dulu, baru buat sebelah kiri. Payah lah gitu. Payah tak usah buat. Ni ustaz cerita ni benda yang ulama-ulama dia susun kitab fiqh ini, dia nak memberi kita ini pahala yang lebih. Bukan semata benda fardu kita dapat, benda sunat pun kita dapat. Jadi kita buat benda yang belah kanan dulu, barulah buat benda belah kiri. Itu keutamaan bila mandi wajib untuk mendapat pahala sunat. Okey, lepas tu at-taslisu li ghasli jami'il a'dha. Lepas tu seterusnya meniga-nigakan, membasuh sekalian anggota. Maknanya awak buat, kita tak kata macam wudu, tapi berlebih kurang begitulah. Sebab apa nak gini ni? Sebab nak memastikan bahawa air telah terkena ke bahagian itu. Itu je. Andai kata awak dah yakin, awak dah ratakan air, so never mind, okey, tak ada masalah. Cuma awak nak buat 3, kenapa? Sebab nak dapat benda sunat, dapat lagi sekali. Itu saja. Simple je. Simple je. Okey, lepas tu sitrul aurati indal ghuslu. Okey, tutup aurat ketika mandi. Payah ustaz nak mandi tutup aurat. Payah mandi tutup aurat dah. Aurat perempuan takkan nak pakai tudung dah tak? Tak usah pakai tudung. Tak usah ambil sunat ni rasa payah. Ikut yang mana awak rasa. Jadi ini adalah adab sajalah. Adab. Mandi bogil sah ke tak? Sah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Awak rasa sesuai dengan cara itu, go on. Tapi awak rasa nak tutup aurat, itu adab saja. Dan benda-benda ini pun dia menjadi kita kata perbincangan di kalangan ulama. Ada yang kata gini, sebenarnya bukan 8 ni je, banyak lagi. Dalam bab wuduk ada banyak lagi benda sunat. Dalam bab mandi wajib ada lagi banyak lagi benda sunat. Ini antaranya. Dan kita biasanya mengambil rujukan daripada mazhab Syafi'i lah di Malaysia ini. Itu lebih keutamaan. Okey, Ustaz rasa itu sajalah penerangan. Sekiranya awak ada sebarang soalan berkenaan dengan tajuk ini, awak boleh tanya Ustaz di grup Telegram tu. Di grup Telegram tanya Ustaz, saya ni tak nak tanya di grup pun tak ada masalah. Boleh tanya Ustaz secara private, macam biasa dah. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya private, tak ada masalah. Melainkan Ustaz suruh awak tanya di grup kalau benda tu memberi manfaat kepada orang lain. Okey, itu saja. Pastikan tanda kehadiran selepas kelas kita ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.